بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدين والدنيا الآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin mati Allah sekalian, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi insya-Allah. Kita teruskan pengajian ilmiah kita yang mana minggu lepas saya telah terangkan dalam bab yang berkaitan dengan puasa, dan hari ini sebagaimana saya janjikan saya akan terangkan dalam bab berkaitan dengan zakat, ya. Tapi sebelum saya masuk dalam bab zakat, ada satu persoalan yang ditimbulkan di sini yang saya tidak jawab pada minggu yang lalu. Okey, iaitu tentang saya telah terangkan tentang puasa, tentang hukum orang yang menggunakan, saya tidak menyebutkan minggu lepas tentang hukum menggunakan inhaler bagi orang yang sedang sakit, yang terkena serangan asma, ya. Jadi asma ni tuan-tuan bukan satu benda yang kita boleh anggap mudah, sebab ia satu penyakit yang menjadi juga asbab pada ramai orang yang menemui ajal, ya. Jadi kita tak boleh anggap perkara mudah, sebab dia boleh jadi asbab seseorang menemui ajal, ya. Jadi namun daripada itu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat tangani dengan baiklah bagi orang yang kena asma ni. Teruskan makan ubat, teruskan jaga kesihatan, kurangkan mengambil minuman-minuman yang sejuk, ya, makanan-makanan yang tak kena, dan berubatlah dengan sebaik-baiknya, sama ada dengan berubat secara doktor, teruskan ubat, dan benda-benda yang tradisional pun, ya, banyak yang boleh membantu seperti abas sauda dan sebagainya, ya. Jadi hukum menggunakan inhaler masalahnya ketika sedang berpuasa, apa hukumnya? Dari sudut zahirnya tuan-tuan, orang yang menggunakan inhaler ketika sedang berpuasa hukumnya batal dari segi zahir, ya. Sebab dia masukkan Ventolin. Bila kita ambil inhaler tu, kita inhale, dia masuk, sedut Ventolin masuk dalam lubang rongga tu, buka ada ubat dan masuk ke saluran dada dalam lung kita ni, ya. Kemudian dia membuatkan lung kita dapat lebih aktif untuk mudah bernafas, ya. Namun daripada itu tuan-tuan, itu dari zahirnya, dari segi hukumnya. That's why ada perbezaan di antara hukum dengan fatwa, ya. Hukum satu lain, fatwa lain, ya. Maknanya hukum ni very direct, sama ada sah ke tak sah, zahir, hukumnya wajib ke sunat dan sebagainya, ya. Tetapi dari sudut fatwa ni sebenarnya satu jalan keluar, solution pada satu masalah. Itu maksudnya fatwa, ya. Jadi walaupun dari segi zahir nampaknya batal, tetapi dari sudut fatwa, Jabatan Kuasa Fatwa International di Timur Tengah, di Singapura, di Malaysia dan banyak lagi tempat di Indonesia dan sebagainya telah dibahaskan perkara ini, dan akhirnya mereka telah menemui satu titik pertemuan, iaitu mereka setuju dengan mengatakan bahawa ianya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Sebab bila orang sedang berpuasa ni, dia kena penyakit asma. Penyakit asma ni bukan kata puasa je, hari biasa pun dia boleh kena. Lebih-lebih lagi kalau dah beberapa jam dia tak kena ubat, ya. Dia mungkin terdedah dengan benda-benda yang boleh, dia vulnerable lah, maknanya dia terdedah dengan benda-benda yang boleh terkena penyakit asma ni, sejuk dan sebagainya, maka dia akan diserang, ya. Jadi kalau kita katakan batal, sampai bila-bila dia tak boleh puasa. Sampai hari biasa pun dia boleh kena, bukan bulan puasa saja, ya. Dan kemudiannya kadang orang ni dia siap wafat, dia tak ada apa penyakit, dia tak ada 3 serangkai, dia tak ada penyakit kronik, cuma dia asma saja. Itu membuat masalah. Jadi dia perlukan sedikit nafas tu, masuk ke inhaler tu, sedut supaya boleh bernafas, supaya boleh teruskan puasa. Itu sebenarnya apa yang diperlukan, ya. Okey, jadi dalam masalah ni para hadirin sekalian, ya, maka saya nak
bagi tahu Jawatan Kuasa Fatwa telah menghukumkan harus penggunaan inhaler dalam ketika sedang berpuasa bagi orang yang ada asma, yang mana ianya tidak akan membatalkan puasa mereka, ya. Kerana pada sifatnya inhaler ni, dia sangat perlukan sikit dia masuk supaya dapat membuatkan mereka ni mudah untuk bernafas, dan dia sifat inhaler ni dia tidak mengenyangkan ataupun tidak menjadikan seorang tu hilang haus, tidak, ya. Itu maknanya, alhamdulillah. Okey, jadi kesimpulannya inhaler adalah diharuskan, okey, bagi orang yang sedang sakit, alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan insya-Allah. Hari ini saya dah sentuh banyak tentang minggu lepas tentang puasa, maka hari ini saya nak sentuh tentang perkara yang berkaitan dengan zakat, ya. Zakat ni tuan-tuan, dia ada rukun Islam yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, turunkan ayat yang mana Allah menyebut tentang puasa, Allah menyebut tentang salat, Allah sebut juga pasti seiringan lepas salat ada zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Salat dan zakat, berpuluh-puluh ayat bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus salat wa atuz zakat, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Jadi zakat dan solat ini dia seiringan, sama-sama wajib, ya. Solat wajib mengucap 2 kalimah, solat, zakat dan kemudian puasa, kemudian naik haji, ya. Ini merupakan satu perkara yang diwajibkan dalam Islam, dan begitu juga kita tengok macam mana yang Rasulullah SAW menyebutkan buniyal Islamu ala khams, ya. Dibina Islam ni, terbangunnya Islam ni atas 5 perkara. Pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, kedua bersolat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima naik haji bagi siapa yang mampu. Okey, dan Allah SWT juga sebut wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya. Tidaklah diperintahkan seseorang itu kecuali untuk mengabdikan, menyembah Allah, mengabdikan kepada Allah dengan penuh keikhlasan bagi agamanya, agama yang suci, ya, dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Okey, dan itulah cara hidup agama yang lurus. Dalam ayat lain, tuan-tuan dan Allah sekalian, saya nak buat satu ayat kat sini. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kamu pada jalan Allah, ya. Berinfaklah kamu pada jalan Allah, dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang buat amal kebajikan, ya. Tuan-tuan macam Allah sekalian, apa kaitannya bila Allah kata infak pada jalan Allah dengan jangan campakkan diri kamu pada kebinasaan? Apa kaitannya, ya? Kita tak nampak ayat ini, melainkan kalau ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup zaman Nabi SAW yang lebih faham daripada kita, lebih mendalam daripada kita, generasi sahabat yang alim, yang ulama jadi sahabat. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW doakan dia untuk faham tentang ilmu Quran ni, ayat Quran ni lebih mendalam, ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahawa maksud ayat ini ialah belanjalah pada jalan Allah dan jangan kamu campakkan di kebinasaan. Maknanya bagi orang yang tak mau keluar zakat, bagi orang yang tidak mau beri sedekah, tidak mau beri derma dan sebagainya kerana terlalu kedekut, ya, al-bakhil, ya, maka ini menunjukkan sebenarnya orang yang bakhil itu, orang tak nak keluar zakat itu, dia telah mencampakkan diri dia dalam kebinasaan. Wal'iyadzubillah min dzalik, ya. Ada satu hadis Nabi, riwayat hadis Nabi SAW yang saya nak ketengahkan hadis ni, tapi walaupun ulama kata dhaif, lemah, dan ulama tak setuju, sebab dalam riwayat ni dia katakan Tha'labah. Saya setuju dengan ulama-ulama yang mengatakan bahawa Tha'labah ni dia ada ahli Badar, macam mana dia termasuk golongan ini, kan. Jadi mungkin ada kekeliruan kat situ, bukan Tha'labah, tapi ini cerita boleh ambil iktibar, ya. Tha'labah ni, tuan-tuan macam Allah sekalian, okey, kita jangan cakap Tha'labah, kita kata orang umum lah, secara umum ada seorang hamba Allah ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya rezeki aku ni banyak. Mana minta kaya lah, minta Nabi SAW doakan kaya, senang cakap, ya, tak salah pun, ya. Tapi Nabi SAW
orang Nabi ni orang yang kasyaf. Nabi ni nampak, Allah bagi ilham nampak, ya. Nabi SAW sebut dengan dia, rezeki yang sikit kamu syukur lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi kamu tidak bersyukur. Tapi dia mendesak, ya Rasulullah doakan. Akhirnya Nabi doakan. Okey, sebab dia mendesak sangat. Jelas ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi SAW mendoakan, sudah tentu Allah terima doa Nabi SAW. Ya. Jadi beliau telah menjawab ataupun telah Allah menjawab doa Nabi SAW. Dan akhirnya laki-laki ini, dia ni menjadi orang yang sangat kaya. Maknanya dia punya kambing-kambing, binatang, dia punya livestock dia tu menjadi gemuk, beranak pinak, sampaikan memenuhi kota lorong di kota-kota Madinah, ya. Okey. Jadi maknanya, tapi kita ringkas cerita ni, dia tak nak bayar zakat. Habis cerita. Senang cakap dia tak mau bayar zakat, dia cari dalih. Ini masalah bila orang dah banyak duit, kadang-kadang dah banyak harta, datang sifat kedekut ni ujian. Kita tengok Qarun, kadang-kadang orang miskin ni, orang yang kurang, yang sederhana saja, lebih senang bersedekah daripada orang yang dah banyak harta. Dia rasa sayang. Dia takut harta dia habis. Ini masalah, ya. Ini Allah kan Allah uji. Macam mana Qarun pun sama. Qarun tu dekat dalam Quran sebut dia tu asalnya miskin lah, kurang lah, serba kekurangan. Tapi dia rajin bersedekah. Dengan sebab bersedekah tu Allah gandakan lagi harta dia. Subhanallah, ya. Sampai jadi kaya raya luar biasa. Mungkin dalam sejarah manusia top 1% paling kaya dalam sejarah manusia, Qarun mungkin, ya. Dan Allah ceritakan dia hidup zaman Nabi Musa AS, sampai kan dia punya kunci tu nak angkat tu kena 3-4 orang Bani Israel yang kuat-kuat. Macam kita tengok wrestler yang kuat-kuat tu, besar-besar, Goldberg ke, siapa nama The Rock ke, ini yang kuat-kuat ni kena angkat. Orang biasa tak boleh nak angkat, tak mampu nak angkat, ya. Jadi apa yang berlaku? Dia ambil tu, mana kayanya beliau, tapi bila kaya jadi kedekut, sedangkan harta tak habis dimakan logically, ya. Tapi akhirnya Allah tenggelamkan. Sama juga orang ni tak nak bayar zakat, akhirnya dia punya kambing tu kena penyakit, mati semua dengan dia sekali habis, ya. Ini yang paling kita takut. Ini makna maksud firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Berinfaklah pada jalan Allah, jangan kamu campakkan diri kamu pada dalam kebinasaan. Maknanya orang yang bakhil, tak nak keluar zakat, tak nak bersedekah, tak peduli orang, hatta anak yatim ke, orang susah ke, dia tak peduli. Adik-adik susah pun dia buat bodoh, sedangkan dia mampu. Ini kita takut, ya. Abang takut, maknanya dalam di sisi Allah, dia mencampakkan diri dalam kebinasaan. Waliyadzubillah min zalik, ya. Okey. Jadi dalam firman Allah SWT yang lain juga, Allah menjelaskan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah sebahagian dari harta mereka ni Rasulullah, untuk mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka dan mensucikan harta mereka juga, ya. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beri peringatan, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang simpan harta, yaknizun, simpan harta mereka, simpan emas dan perak harta mereka, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak belanjakan pada jalan Allah. Maknanya apa? Maknanya dia belanjakan harta dia ni untuk suka dan nafsu dia. Dia beli barang-barang untuk dia, okey, tak salah, ya. Nak beli apa pun, nak beli kereta Ferrari ke, kalau dia mampu silakan. Islam tak pernah kata haram, okey. Ada orang kaya ni kan, orang Islam yang kaya raya beli kereta, ada koleksi Ferrari, kereta mewah, Lamborghini dan macam-macam kereta mewah yang saya pun tak pernah dengar, ya. Okey. Jadi bermakna tak salah, tapi hendaklah dia jalankan pada jalan Allah untuk diri dia, okey, tapi yang Allah nak dia belanjakan dengan cara jalan Allah yang Allah nak, dia tak buat. Ini Allah marah, ya. Jadi Allah SWT berfirman, berikanlah mereka, fabashshirhum, itu istihza, maknanya berikan mereka kabar yang gembira wahai Muhammad, ya Rasulullah, bi'adzabin alim. Itu apa khabar gembiranya? Mendapat azab Allah yang pedih. Allahu akbar. Ini yang paling kita takut. Semoga Allah sucikan hati kita ni, nak tengok iman kita ni kuat tak kuat bila kita suka bayar zakat. Bila nak dah bayar zakat, tak sabar nak menunggu. Sampai ada dalam kitab fiqh zakat, Dr. Yusuf Qardawi tuan-tuan pernah berlaku, dia pernah sebut dalam kitab dia, ada golongan yang mana mereka ni belum sampai dia punya haul, ya, dia nak bayar zakat. Boleh ke tak boleh? Ada ulama kata tak boleh, tapi Dr. Yusuf Qardawi dalam fatwa dia mengatakan boleh. Pasal apa? Kenapa kita nak stop orang yang semangat nak bayar zakat? Silakan.
tapi ada perkiraan yang tertentu. Supaya jangan lari lah. Ya, itu kena faham. Alright. Itu tanda iman kita subur. Bila kita suka keluar zakat, bila kita suka bersedekah. InsyaAllah Nabi sebut dalam sabda Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqati, tidak akan berkurangan harta dengan bersedekah, insya-Allah, ya. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tak mau panjangkan lagi dalam bab penerangan ni, kerana masa mencemburui kita, tuan-tuan. Jadi kita kena faham dalam bab zakat ni, kena faham beberapa perkara. Pertama sekali, apa itu nisab, apa itu haul, ya. Haul ialah setahun. Saya sebagai contoh peribadi, saya kalau zakat saya suka bayar ketika bulan Ramadan. Saya mudah ingat. 10 Ramadan. Saya 10 Ramadan saya tahu saya kena bayar zakat. Zakat harta, ya. Okey. Jadi next year 10 Ramadan pun saya akan bayar. Jadi perkiraannya apa? Apa jenis zakat di Singapura? Okey. Nisab tu apa? Nisab tu ialah 20 dinar ataupun 86 gram harga emas. Hari ini di Singapura $7,000 bertepatan dengan 86 gram emas, ya. Itu perkiraan dia. Jadi maksudnya untuk mudah faham dalam sesi kita ni yang tak ada yang begitu simple, Okey, maknanya kalau kita simpan duit, okey, cukup $7,000 dalam masa setahun, boleh naik boleh turun. Ini kesilapan. Ramai orang ingat, saya Ustaz simpan duit dalam bank POSB. Gaji saya masuk dalam bank POSB. Keluar, kadang masuk gaji, keluar masuk. Jadi maknanya saya tak payah bayar zakat. Pasal apa? Keluar masuk. Jawapan dia salah. Ya, kalau awak ada bank yang keluar masuk pun, biar dia keluar, biar dia masuk, apa pun, selagi tidak kurang nisab, maka awak wajib kena bayar zakat bila sudah cukup setahun, haul. Okey? Katakan Ustaz, saya simpan POSB, every month cuma 3,000 je tinggal. Betul. Tapi awak ada bank lain tak? Saya ada bank OCBC, saya ada bank Maybank, saya ada bank UOB, saya ada bank apa lagi? Bank of America, Bank of China, cukup bank 10 bank ada. Setiap bank ada berapa? Ada $5,000. Sekarang ada 10 bank, $50,000, Masya Allah. Tapi POSB yang masuk gaji cuma 3,000 Ustaz, kurang nisab. Bukan macam itu. Dia kira keseluruhan apa yang awak miliki. Ya, ingat, jangan cuba nak lari daripada bayar zakat. Jangan cuba nak main-main, nak menipu Allah. Na'udzubillah. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kamu rasa nak tunjuk cerdik, nak menipu, nak tunjuk cerdik dengan Allah, Allah lebih dahsyat lagi, Allah lebih hebat lagi, maknanya begitu. Wallahu khairul makirin. Ini kena faham ayat ni baik-baik, ya. Jadi keseluruhannya. Jadi untuk mudah faham, kita ada perkiraan cara mazhab Syafi'i, ada perkiraan mazhab Hanafi. Saya ambil mazhab Hanafi yang mudah untuk faham, ya, di sini. Pasal yang penting bayar zakat, okey. Katakan kita simpan duit, ya, bulan-bulan kita simpan $1,000. Katakanlah satu orang bekerja, gaji dia 6,000, 7,000 sebagai contoh. Keperluan anak-anak, keperluan keluarga, dia bayar, dia gaji 6,000, dapat dia bayar semua. End of the day 5,000, tinggal 1,000. Every month dia locate $1,000, ya. Cukup setahun 12,000, okey. Jadi Ramadan, katakan Ramadan yang satu dia dapat, dia jumpa $12,000. Jadi dia ambil 12,000 tu, dia times by 2.5%. Okey. Senang. Pasal apa? Nak kira yang paling rendah dalam setahun tu, kadang kita pun tak nak retrieve. Kita pun tak check, kita pun tak update passbook kita, kan. So senang ambil yang paling banyak ataupun ambil yang last one pun boleh, tak ada masalah. So $12,000 times by 2.5%, kurang lebih, ya. Dalam lebih kurang lebih dalam $300 lah, kurang lebih, ya. So bayar zakat, habis cerita. Ya. Kadang-kadang ada ujian, ada orang dia punya aset, dia punya rumah, atau dia punya simpanan 100,000, 200,000, 1 juta, 2 juta, 1 juta 25,000, dia wajib keluar, habis cerita, dia bayar, ya. Itu maknanya itu zakatnya. Okey, ini zakat harta, zakat simpanan across the board, semua orang Singapura ada simpanan, we are eligible, insya-Allah, dan kita memang bertemu dengan benda ni, ya. Okey, kedua ialah zakat apa? Zakat CPF. Okey, zakat CPF dia complicated sikit, tak apa. Berbeza dengan dulu orang dapat CPF, zaman bapak saya dapat CPF 200,000 lebih, 300,000, ya, lump sum. Okey, tapi kerajaan Singapura tukar polisi untuk kebaikan masyarakat Islam, masyarakat Singapura, ya, umumlah, ya. Jadi masyarakat Islam bila kerajaan tukar polisi, ia affected dengan hukum juga, ya. Sebab bila kita dapat 250,000, 300,000 lump sum, dulu orang yang dapat CPF bekerja 40 tahun, 50 tahun, bayar rumah pun dulu, rumah pun murah. Jadi dia ada 250,000.
Dia dapat one lump sum, ada dua fatwa dulu. Pertama dia dapat tu dia bayar zakat 2.5% pun boleh. Ada yang kata tidak, dia dapat dia simpan setahun, lepas tu dia bayar 2.5% pun boleh juga. Yang penting bayar zakat, ya. Sekarang ni berbeza, kerajaan tukar polisi. Kita punya minimum sum tu akan masuk ke dalam minimum sum retirement account. Jadi mungkin kita dapat sikit, yang sikit mungkin lebih daripada nisab 7,000 kita wajib bayar. Tunggu setahun atau nak bayar terus pun boleh. Let's say satu dapat 20,000. 20,000 times by 2.5%, itu jam nak bayar boleh. Atau next year dia tunggu setahun pun boleh. Ya. Ataupun lepas tu dia dah ambil dan dia dapat tiap-tiap bulan under retirement account. Ya. Dapat bulan. Kata 500 ke 700 sebulan dia dapat. Atau 1,000 sebulan. 1,000 sampailah habis. Okey. Di sini ulama kata tidak, dia tak payah bayar zakat. Yang dia dapat bulan-bulan tu tak payah bayar zakat. Tapi ada juga orang yang saya sanjung pasal apa? Mereka rasa bersalah, mereka nak bayar juga, silakanlah. Jadi sedekah ke apa, tapi dia rasa nak amankan diri dia, silakan. Tapi dari segi hukum ulama-ulama dah beritahu tidak wajib, ya. Okey, dan satu lagi hukum di Singapura tu tentang zakat emas. Ya, sebelum saya masuk ke lapan asraf, kita bertajuk ni. Zakat emas tuan-tuan ada dua. Satu, zakat emas orang tu beli emas untuk investment. Dia beli gold bar ke whatever dia beli dengan niat investment. Itu dia kena bayar zakat. 86 gram. Maknanya kalau dia punya emas tu dah worth 7,000 or more, let's say dia punya emas tu worth $50,000, ya. 50,000 times by 2.5%, dia kena bayar every year. Okey. Tapi kalau dia beli emas tu dengan niat helia, maknanya dengan niat dia nak sebagai perhiasan. Okey. Orang perempuan dia beli emas, dia nak simpan buat perhiasan. Orang-orang lama kita dulu, mereka ni orang lama, nenek saya berzaman, mereka suka main snowman. Mereka the one started snowman. Mereka the one yang started beli emas. Dia beli emas, dia tahu kalau dia simpan duit tu boleh habis. Kan? Kadang-kadang dia simpan duit pun simpan tak tahu ada toyol curi. Toyol kat luar ataupun toyol kat rumah pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi maknanya diorang tak mau simpan duit, dan diorang faham inflation. Kalau tahun 60-an dia ada $10,000 berharga tahun 60-an kan, atau dia ada $30,000 60-an berharga, tapi pada tahun 2000 30,000 dengan 30,000 tahun 60-an dengan tahun 2000 dah tak sama nilai dia, ya. That's why ada yang beli emas, simpan emas tu harga tak jatuh. Jadi kalau diorang beli tu biasanya diorang beli sambil-sambil, maknanya dengan niat perhiasan juga, tak ada isu. Kalau perhiasan tak kena zakat. Walaupun Ustaz, saya perhiasan tapi saya pakai tudung, saya tak pakai emas lagi, tapi niat saya perhiasan. Tak apa, kira perhiasan tak payah bayar zakat. Tetapi berapa banyak yang namanya perhiasan yang tak payah bayar zakat? Jawapan dia ialah selagi mana dia tidak lebih daripada uruf, daripada kebiasaan orang di sini. Macam kita di Singapura, kebiasaan orang Singapura pakai berapa banyak? Berapa? Dua gelang kiri kanan, rantai, anting-anting, ataupun apa, macam mana? Ataupun berapa ribu. Ini perlu kajian yang terperinci lah. Tapi di Singapura kita tak ada kajian terperinci. Kita, fatwa yang saya faham, kita ikut pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i mengatakan ialah 200 mithqal. 200 mithqal bermakna menyamai 860 gram. Bermakna kalau hari ini $7,000 86 gram, bermakna 860 gram ialah $70,000 kurang lebih, ya. Kalau $70,000 tuan-tuan, ya, satu orang simpan emas buat perhiasan, tapi bila dia nilaikan dah ada dekat $200,000. Tu dah lebih 70,000, dah lebih beradat. Jadi ikut pada fatwa Imam Nawawi yang dipegang oleh Majlis Fatwa Singapura yang saya faham, ialah dia wajib kena zakat. So 200,000 tu dia simpan worth 200,000. Okey, lebih daripada uruf, times by 2.5%. Berapa? $5,000. Itu dia punya zakat, ya. Kalau dia tak simpan, kalau dia beli sebagai perhiasan tapi tak sampai $70,000 untuk masa ni lah, harga boleh berubah, maka dia tak payah bayar zakat. Tapi still ada orang nak bayar zakat, dia rasa tak aman, silakan. Kita tak stop menjadi sedekah, tak ada masalah. Ya. Okey, hopefully that's clear. Saya tak akan sentuh lebih panjang bab zakat harta, bab zakat ni apa, zakat tanam-tanaman, zakat ni apa nama ni, binatang-binatang ternakan, lembu, kerbau, unta, kita tak praktikal di Singapura. So I don't have to touch that. Okay, alright. Kita ada satu lagi di banyak negara Islam, zakat pendapatan, ya. Singapura tidak ada.
di Malaysia mereka dah banyak luluskan. Zakat pendapatan ni zakat pendapatan ni sebenarnya timbul daripada tahun 1940-an, daripada Syekh Abdul Halim Mahmud, salah seorang Syekhul Azhar. Dia sebut, dan Dr. Zulqardawi ketika dia buat PhD tentang zakat, fiqh zakat ni, dia sebut yang telah dimulakan oleh Syekh aku, itu Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, yang berpendapat bahawa pendapatan yang kita kerja ni, kalau orang-orang biasa semua kena, orang petani kena zakat, orang tanam buah-buahan kena zakat buah-buahan, zakat buah-buahan lah, dan juga zakat zakat ni Allahumma salli Muhammad, zakat emas dan sebagainya kan. Petani pun kena, apa tahu orang yang bekerja sama juga. Ini pendapat siapa? Syekh Abdul Halim Mahmud, ya. Jadi pada tahun 40-an dia telah sebut dalam kitabnya, tapi pada tahun 70-an baru diketengahkan dan diluaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada zaman beliau ketika beliau buat PhD dalam tesisnya, ya. Alhamdulillah, dan sekarang banyak rata-rata negara Islam gunakan, iaitu zakat pendapatan. Di Singapura tidak ada, ya. Tak ada namanya zakat pendapatan di Singapura. Antara sebabnya sebab kita pun bayar income tax. Itu antara sebabnya lah, yang boleh saya sampaikan dalam masa singkat ni. Baik. Alhamdulillah, dapat pasal zakat kita clear. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang perbezaan antara zakat dengan sedekah biasa. Okey. Zakat dengan sedekah biasa, tuan-tuan, ada perbezaan. Okey. Bila kita kata infak pada jalan Allah, ada yang wajib seperti zakat. Ada yang sunnah seperti beri derma, beri sedekah. Ya, orang Melayu kata sedekah lah. Beri habuan, ya. Ataupun kita beri wakaf. Wakaf itu panjang, kita boleh discuss lain kali insya-Allah. Apa itu wakaf? Okey. Dan dalam bab ni juga, tuan-tuan, ada perbezaan. Okey. Jadi apa bezanya? Bezanya zakat dengan sedekah biasa. Zakat ni awak hanya boleh beri pada 8 asnaf saja, baru namanya zakat. Kita tak boleh bayar zakat ikut rasa kita. Kita nak bagi siapa kita lebih suka, tak boleh. Faham Kita kena ikut apa yang Allah tentukan, apa yang Allah suka, bukan kita suka. Itu bezanya. Tentang zakat ni. Kalau sedekah biasa, saya boleh kasih siapa? Saya jumpa pakcik saya nak kasih dia duit, walaupun dia ada duit, saya nak kasih dia atas dasar appreciation, silakan. Itu namanya sedekah biasa ataupun hadiah, ya. Tapi zakat tak boleh. That's why masih banyak orang yang buat kesilapan dalam masalah zakat ni, ya. Dia beri zakat, ustaz, saya beri zakat saya zakat $3,000 saya nak bayar tahun ni. 1,000 saya beri pada orang-orang yang saya kenal di kalangan balu ataupun janda, yang susah. Dia rasa susah, tapi janda balu. Dia kata balu dengan janda saja. Yang kedua ialah, ustaz, saya bagi pada kedua anak yatim. Dan yang ketiga, saya beri pada budak-budak yang datang rumah saya, kawan-kawan anak-anak saya, biar kawan-kawan datang hari raya rumah saya ambil $1,000, saya masuk dalam envelope, saya bagi seorang satu. Sampai habis 1,000. Jadi 3,000 tu dah habis. Saya dah jalankan tanggungjawab saya. Nanti dulu, tuan-tuan. Pertama saya nak tanya, adakah balu, janda, anak yatim termasuk dalam golongan 8 asnaf ataupun tidak? Kena faham. Dan kadang-kadang pun ada orang cakap, ustaz, boleh tak saya bagi zakat pada ibu saya sendiri, ibu kandung saya sendiri? Nampak? Ya, ini pun berlaku. Boleh tak saya bagi zakat pada kakak kandung saya? Kakak kandung saya ni suami dia meninggal, contohlah, ataupun dia janda, anak-anak dia masih kecil sebagai contoh, ya. Ataupun dia tak ada anak, dia suami dah meninggal, dia tak ada anak pun. Jadi saya boleh tak bagi zakat saya pada beliau? Dia susah, ustaz. Ini nak kena faham betul-betul. Okay, we go one by one first, okay? Alright, jadi pertama sekali para sekalian, 8 asnaf tu siapa? Nombor 1 ialah fakir, nombor 2 miskin. Ada ulama' dia tak bezakan fakir miskin. Okay? Ini Allah sebut, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim. Ini Allah sebut semua sekali siapa itu 8 asnaf dalam Quran surah Taubah. Okey, nombor 1 fakir, nombor 2 miskin. Jadi ada ulama' dia tak bezakan antara fakir dengan miskin, tetapi banyak ulama' bezakan. Senang cakap, tuan-tuan, mudah kita faham. Orang miskin ni siapa? Orang miskin orang tak mencukupi. Ya, Ustaz, satu orang ni dia kerja
gaji dia $10,000, 5 figures, Ustaz. Takkan dia miskin, Ustaz? Okey, dia $10,000, A ni $10,000 gaji dia, B pun $10,000. Tapi B satu anak. Yang A ni satu anak, yang B ni ada 15 anak. Contoh, saya bagi contoh saja kan. 15 anak lain, dia ada pula anak-anak buah yang mungkin anak saudara dia dalam tanggungan dia, ataupun dia ada adik-beradik yang mungkin susah dalam tanggungan dia. So 10,000 untuk orang A ni memang banyak lah, banyak kelebihan kan. Tiap-tiap hari boleh makan steak, tiap-tiap hari boleh pergi makan kat hotel. Okay. Tapi yang $10,000 ni, okay, dia tolak CPF tinggal 8,000 contohnya, dia nak kena tanggung kurang lebih semua 20 orang nak kena tanggung. Mungkin dia tak miskin, tapi mungkin dia cukup-cukup. Jadi cukup-cukup. Because why? Banyak yang dia nak kena jaga. Ya. Jadi kita kena faham kat sini lah. Ya. Jadi kesimpulannya, fakir ni atau miskin ni senang je. Miskin ni orang tak mencukupi. Dia perlukan $1,000 untuk dia hidup. Dia cuma mampu dapat 800 saja. Kurang 200. Ini orang namanya miskin. Miskin. Okay. Kedua, fakir. Fakir ni apa senang cakap? Dia perlu 1,500 pun tak sampai. Half pun tak sampai yang lebih dapat. Dia perlu 1,500 pun tak dapat. Mungkin 200, 300, mungkin 400, 500 pun tak dapat. Less than half apa yang dia dapat. Kemungkinan ini orang termasuk dalam golongan fakir. Okay, fakir. Ataupun dia langsung tak ada mata pencarian. Zero. Ini pun orang fakir kita panggil. Ya. Dia fakir, miskin. Okay, Islam memang suruh kita jaga mereka. Jaga. Okay, Islam suruh kita jaga dan mereka ni ada hak menerima zakat. Okay, di situlah walaupun Islam mengatakan tangan memberi lebih baik tangan yang menerima, tapi that's why bila orang terima zakat ni atas nama fakir miskin, tak selama-lamanya. Banyak orang yang saya kenal yang dulu pernah terima habuan ni, tapi lepas beberapa tahun mereka pula jadi orang yang keluar zakat. Alhamdulillah. Itu Islam nak. Ya. Jadi dalam bab ni fakir dan miskin dua. Okey. Jadi tidak disebut pun sebenarnya 8 asnaf ni, tak ada sebut pun balu, tak ada sebut pun janda, tak ada sebut pun anak yatim. Kenapa? Kerana Allah tu mukjizat Nabi Allah Taala yang menurunkan ini. Allah Taala nampak segala benda lengkap. Kita yang tak lengkap. Kita tak nampak. Kita mungkin tak sharp enough. Ya. Jadi kalau kita katakan balu ataupun janda ataupun anak yatim, ya, kadang-kadang tuan-tuan ada balu yang dia sepatutnya bukan terima zakat, dia patut keluar zakat. Ada balu yang suami dia meninggal dunia, tinggalkan satu property yang worth $3 million. Dah habis bayar insurance covered. 3 juta dia millionaire asset wise. Okay, apa lagi? Suami dia tinggalkan insurance about 300,000-400,000. Suami dia tinggalkan lagi ordinary account dan banyak lagi lah. Ada akaun-akaun yang lain lah, ya. Maka cukup segala-galanya dah 4 juta, 5 juta dia worth it, dia dapat, ya. Jadi balu ni ataupun janda ni dia bukan layak terima zakat, dia patut keluar zakat. Itu hikmahnya Allah tak letak mereka dalam salah satu 8 asnaf. Sama juga anak yatim, anak yatim ni diorang kadang-kadang maknanya bukan dia ni orang yang patut terima zakat, patut mereka keluar zakat. Mereka ni dapat harta daripada bapa mereka contohnya, ya. Jadi kalau kita beri juga anak yatim, kita beri juga balu dan janda, kita beri atas dasar mereka ni termasuk golongan fakir miskin, mereka memang susah dalam keadaan yang genting. Yes, itu betul. Tapi bukan pasal mereka balu, pasal mereka fakir dan miskin atau kurang dalam kekurangan, insya-Allah, ya. Itu maksudnya. Dan ketiga ialah amil, ya, wal amilin. Amil ni tuan-tuan, orang yang buat kerja zakat, sama ada dia tukang collect, collect zakat, kemudian ataupun orang yang tukang kumpulkan zakat, ketua zakat, ketua amil, dan orang yang jaga account, buat report, make sure everything account in proper, tak ada kekeliruan, tidak ada penyelewengan, dan ambil duit masukkan dalam bank, dan serahkan pada Singapore Contact, serahkan pada MUIS, dan MUIS akan berikan. Jadi ini namanya amil, kerja amil, ya. Jadi bila orang nak buat kerja amil, mesti orang ada ilmu. At least dia tahu kira. Kalau dia tak tahu kira, macam mana nak collect zakat? Betul. Kena 7,5 kali dengan apa? Dengan 10 orang. Dia terfikir pakai jari, pakai apa? Pakai kalkulator pun tak tahu. Enak $75 $75. Enak jadi berapa?
$30 dah kena tipu, lagi masalah. Dia mesti ada ilmu. Kalau pihak lebih tinggi, ketua amil dia kena dia akan collect everything. Dia akan buat account, dia mesti faham, mesti ada ilmu tentang accounting. Dia at least basic, dia mesti faham. Jadi normally orang macam ni semua orang yang ada kerjaya. Sekarang kita rasa ada orang tanya, Ustaz, kenapa hamba Allah ni, Ustaz, dia kerja bagus, dia professional, tinggal rumah landed, ada kereta, drive a very good car, kenapa dia masih terima zakat, Ustaz? Mentang-mentang dia ambil terima zakat. Ini orang tak faham. Ya? Yes, dia layak walaupun dia kaya, bukan mesti dia miskin mendapat zakat, tidak. Dia ada asraf amil, walaupun dia kaya, walaupun dia ada well off, dia ada hak untuk terima zakat sebab dia buat kerja amil. Dan zaman Nabi SAW memang sudah ada ni, ya? Yang mana zaman Nabi SAW, orang Nabi hantar golongan sebagai amil, wakil Nabi SAW pergi collect zakat pada kabilah-kabilah yang tertentu. Okay, alright. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang nak dilembutkan hati mereka, ya. Secara umum yang mudah kita faham, orang-orang yang baru masuk Islam. Normally tuan-tuan, sampai hari ini pun orang yang baru masuk Islam, ya, mereka akan menghadapi beberapa masalah. Kerana hari ini ada orang dia masuk Islam, ya, dia biasa dapat tentangan daripada family, especially kalau di barat mesti ada lagi, ya. Atau di Singapura pun, ya. Kenapa? Kerana orang salah faham tentang Islam. Di negara barat ada tentang Islamifobia, ya. Memang ada lagi orang anggap Islam ni mengganas dan sebagainya, banyak fitnah dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia, kita kena tenang, kita kena fahamkan dan kita kena tunjukkan contoh yang baik, ya. Kita tak macam itu. Baik. Jadi kalau kita tengok pada hadis sekalian kat sini, muallaf, kadang-kadang bila ada orang dia masuk Islam, dia kena boycott dengan family dia, disown by the family, marginalized, ostracized, ya, dipulaukan oleh keluarga dia, na'udzubillah, ya. Dan ada ini masalah je lah. Jadi bila dia baru masuk Islam tu, dia dapat bahagian daripada zakat ni, hati dia menjadi lembut dan tenang, membantu dia, insya-Allah. Manusia, tuan-tuan, secara umum tak boleh kita nafikan. Macam mana pun dia warak, dia baik pun, macam mana pun dapat duit dia happy. Ini sifat manusia, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantara min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal la'im wal hadd, dhalika mata' al-hayat dunya wallahu subhanahu. Maknanya zuyyina lin-nas, dihiaskan bagi manusia hubbus syahwat, cinta syahwat, nafsu kepada apa? Pertama sekali perempuan. Memang manusia suka perempuan. Lelaki, especially lelaki suka perempuan. Dan Rasulullah SAW tak terkecuali. Nabi SAW suka perempuan, dan Nabi bernikah. Okay. Nisa wal banin, suka anak-anak yang ramai, bangga. Wal qanatiril muqantara min adh-dhahab wal fiddah, dan berguni-guni yang dipenuhi dengan emas dan perak. Ini manusia bersifat, ya. Tengah-tengah sakit, tuan-tuan, yang pening kepala, dapat nampak $100. Kepala sakit pun hilang. Rega sikit dapat $100, ya. Besok kemudian sakit lagi, dapat lagi 100. Alhamdulillah. Ini sifat manusia. Jadi ada peranan kat situ. Dan termasuk juga muallaf ni ialah orang yang ada harapan nak masuk Islam, kita bagi supaya dia lembut hati, dia lebih cinta pada Islam. Dan terdapat juga orang-orang yang benci Islam, memusuhi Islam. Ketua-ketua kabilah yang benci Islam, bila orang bawa dia masuk Islam, dia orang tindas cukup-cukup, dia orang seksa cukup-cukup. Dapat juga bagian daripada zakat, tenang hati mereka, sejuk hati mereka, makin kurang sikit mereka punya kebencian pada Islam, dan mudah-mudahan dia tidak tindas orang-orang di bawah dia yang lemah. Itu ada peranan zaman Nabi SAW, ya. Jadi di Singapura kita ada satu kawasan, kita satu tempat ataupun satu organisasi yang mana mereka ni champion dalam bab converts, ya. Darul Arqam. Dinamakan Darul Arqam pasal mengambil sempena nama Al-Arqam min Arqam, yang mana pusat ataupun rumah yang mana orang baru masuk Islam di Mekah secara senyap-senyap datang rumah Al-Arqam min Arqam, di situ tempat berkumpul, ya. Jadi dekat sini pada sekalian nama dia Darul Arqam. Dan orang yang masuk Islam kadang-kadang mereka pun tidak semuanya yang kaya raya, dan mereka perlu belajar. Bila belajar ni ada kos, jadi mereka being subsidized, tak payah bayar atau bayar very minimal, atau tak payah bayar langsung. Kemudian mereka dia berikan peluang untuk belajar dan pertingkatkan ilmu mereka dalam bidang agama Islam, ya, dan bidang Islam. Ada agak mana-mana maklumat tentang agama Islam. Jadi ini semua
well taken care of lah dengan menggunakan asnaf daripada muallaf, ya. InsyaAllah kita tolong. That's why saya secara peribadi lah, saya tidak menggalakkan orang yang nak bayar zakat sendiri. Ya, kalau mungkin pun dia dapat 8 asnaf, katakan dia dapat bayar 8 asnaf, dia dapat kasih, ataupun banyak asnaf dia dapat berikan. Tetapi kalau kita semua ni pilih sendiri-sendiri, tuan-tuan, nak bayar zakat, kita mungkin sendiri je lah, kita tak berapa kuat. Dengan kita berkumpul, kita bayar satu tempat, kita kumpul, dia jadi banyak, dia lebih kuat, lebih banyak manfaat. Itu yang saya rasa itu lebih baik lah. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah muallaf. Okey. Dan termasuk juga dalam muallaf pernah berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu kabilah, tuan-tuan, di zaman Nabi SAW, mereka terima zakat atas nama muallaf. Kemudian bila zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, selepas wafat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ni, mereka ni cuba nak buat satu memo yang mana menunjukkan sampai bila-bila kiamat pun mereka dapat zakat, ya. Mereka dapat zakat daripada asnaf muallaf. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila nampak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak terus sign ataupun tidak terus chop dan sign, tidak. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpandangan, cuba jumpa Sayyidina Umar Khattab, tanya pendapat Sayyidina Umar Khattab tentang masalah ni. Apa pandangan dia? Lalu mereka jumpa Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Umar Khattab baca, there and there. Umar Khattab ni orang yang tegas. Dia ambil depan muka mereka, dia koyakkan, dia campak. Maksudnya kami tak perlukan kamu lagi, kamu bukan lagi masuk asnaf muallaf. Maknanya ini menunjukkan muallaf tu bukan maknanya berpuluh-puluh tahun di muallaf, tidak. Dan Islam pun tak letakkan berapa lama seorang tu di muallaf. Itu based on ijtihad. Satu tempat tu mereka boleh bahaskan berapa lama dia jadi muallaf, ya. Jadi waktu itu yang berlaku zaman Umar Khattab, bila mereka pulang jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan marah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, wallahi demi Allah sebenarnya aku setuju dengan pandangan Umar. Mereka tanya, wahai Abu Bakar, kau khalifah ke Umar khalifah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq jawab, Umar patut jadi khalifah kalau dia nak. Pasal dia tak nak aku jadi khalifah. Begitu, ya. Okey. So ini maksudnya para hadis sekalian tentang asnaf muallaf lah, ya. Jadi bila kita bayar zakat betul-betul pada persatuan yang betul ataupun pada authority yang betul, okey, insya-Allah dapat dimanfaatkan. Kan macam di Singapura, daulat kami memang mereka terima bahagian daripada zakat, daripada MUIS mereka dapat untuk mengendalikan orang-orang yang nak masuk Islam. Di Singapura tidak ada paksaan orang masuk Islam. Siapa nak masuk silakan tanpa paksaan dengan penuh rela, dan dia kena belajar, dan belajar pun kita tak ada memaksa. Tak ada memaksa pun, ya. Kita cuba terangkan keindahan Islam, that's all. Hukum-hukum bahasa Islam. Nak masuk silakan, tak nak masuk tak ada paksaan. Itu maksudnya, ya. Okey. Kemudian wafir riqab. Riqab ni hamba sahaya, ya. Riqab ini adalah hamba. Jadi hamba ni tuan-tuan ada macam-macam jenis, kan. Ada yang kita panggil muba'ab. Muba'ab ni maknanya dia separuh merdeka. Jadi kesimpulannya Islam, tuan-tuan, Islam datang dalam keadaan bila Nabi SAW dapat wahyu, jadi Nabi SAW, jadi Nabi dan Rasul, dalam keadaan masih lagi ada sistem perhambaan. Dan Islam tak pernah kata siapa ada hamba wajib merdekakan. Tidak. Islam galakkan untuk merdekakan hamba. Buktinya, kita buat silap dalam hukum Islam, dalam hukum agama ni kita buat silap. Contohnya, langgar sumpah. Contohnya, sumpah palsu, kita bertaubat pada Allah sebagai contoh. Contohnya, kita berjimat suami isteri siang Ramadan dalam keadaan berpuasa, ya. Maka dia punya penalty ataupun punishment penalty ni ialah mesti merdekakan seorang hamba kalau ada. Kalau tak ada baru pergi tempat yang lain, ya. Ada yang kedua dan ketiga. Baik. Jadi bermakna dekat sini para hadirin sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, merdekakan hamba satu benda digalakkan dalam Islam, dan sangat berharga besar bagi orang merdekakan hamba. Jadi bila hamba ni, ada hamba yang dia tak nak merdeka langsung, dia lebih comfortable jadi hamba. Pasal daripada kecil dia dah jadi hamba, dia tak tahu berdikari. Kalau dia bebas, malah pun bukan mana kalau dia jadi hamba pun dia boleh makan, ada makan, minum, tempat tinggal semua, pakaian dah disediakan. Okey, dalam tanggungan. Tapi kalau dia bukan hamba, dia kena buat cari sendiri. Kerana dia tak boleh tahan pressure hidup. Ya? Tapi yang ada sebagian memang asal dia orang bebas, dia tahu macam mana nak hidup, tapi dia hamba.
Ada kalah perang ke, kena tawan dan sebagainya. Dan kemudian dia kena apa? Dia jadi hamba. Dan mereka memang nak merdekakan diri mereka. Jadi Islam letakkan satu undang, satu hukum asnaf riqab ni untuk mereka, kita bantu supaya mereka dapat melepaskan diri mereka daripada belenggu keperhambaan. Dan alhamdulillah zaman ini tidak lagi ada hamba. Dah tak ada hamba lagi. Cuma fatwa-fatwa di negara dalam dunia Islam ada perbezaan. Ada di Brunei mereka tak ada bagi asnaf fisabilillah. So di Brunei, dia tak ada, dia cuma ada asnaf 6 asnaf saja ataupun 5. Dia tak ada asnaf fisabilillah, dia tak ada asnaf riqab, ya. Tidak ada sebab tak ada hamba lagi. Tapi di Singapura, fatwa komiti menghukumkan bahawa hamba ni kita berikan kepada golongan yang nak sambung belajar, yang nak belajar, yang nak lepaskan diri mereka daripada belenggu perhambaan kejahilan. Hamba kejahilan. Kita tak nak jadi orang jahil. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-'ilmi a'da'u. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Yang maknanya manusia ni mafhumnya, semua orang fikir apa yang betul mengikut minda mereka je. Dan orang jahil akan selalu menjadi musuh pada orang berilmu. Kenapa? Sebab apa? Kejahilan mereka. Ya. Ini yang paling kita takut. Jadi nak keluar daripada belenggu kejahilan, dalam fatwa Singapura, dia berikan pada orang yang nak belajar. Okay. Alright. Itu dah segi riqab lah. Alright. Dan kemudian selepas riqab, kita ada gharimin. Ya. Orang yang berhutang, ya. Berhutang, Ustaz, Singapura semua orang berhutang. Saya pun berhutang, hutang rumah belum habis bayar lagi. Kan? Rumah pun mahal, kena bayar dan sebagainya. Jadi macam mana, Ustaz? Dan boleh tak kita tak beli rumah langsung, sewa je? Ini semua nanti kita bincang, masa kita terhad, kita nak fokus bab zakat saja. Okey. Jadi dalam masa gharimin ni, tuan-tuan, ada orang dia ni terpaksa berhutang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dalam Islam hutang ni bukan satu yang benda yang aib. Bukan. Yang aib ni, yang patut malu ni ialah tipu orang. Ini malu. Tipu orang, aniayakan orang, tipu orang-orang yang lemah, orang-orang tua yang kurang ilmu, orang-orang yang lemah dari segi fizikal baik, dari segi lemah ni fizikal boleh, lemah dari segi ilmu pun boleh. Dia tak ada ilmu, dia lemah. Ya. Jadi orang-orang macam ni biasa jadi sasaran orang-orang yang nak menipu. Kita tengok dulu ada skim cepat kaya. Target siapa? Target orang yang lemah pada saya. Lemah bukan apa? Bukan lemah fizikal saja. Lemah secara ilmu, tak faham. Jadi mereka senang terpengaruh, senang masuk perangkap. Ini masalahnya. Dan justru itulah, itu yang sebenarnya keaiban yang besar. Berhutang ni, kita tengok Rasulullah SAW pernah berhutang. Itu hikmahnya Allah Ta'ala jadikan. Ya. Dan dalam Quran ayat paling panjang ayat hutang. Cuma tak boleh pandang remeh-temeh pasal hutang. Orang yang berhutang, dia belum habis hutang dia meninggal dunia, boleh jadi sengsara. Nabi SAW pernah tak semayangkan jenazah seorang, sampailah ada orang tahwil, maknanya hiwalah, dia ambil alih hutang orang tu, baru Nabi SAW semayangkan. Dan ruhul mu'min mu'allaqud bidainihi hatta yughdha anhu. Hadis sahih ni, ya. Ruh orang mukmin itu tergantung dengan sebab hutangnya, sampailah diselesaikan segala hutang-hutangnya. Okay. Jadi hutang ni adalah hutang yang orang yang nak menjalani kehidupan asasi dengan cara yang halal. Di Singapura normally ada orang, dia tengah susah. Hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang kita akan diuji oleh Allah. Ada masa senang, ada masa orang nak uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Okay. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami pasti akan menguji kamu. Bisyai'in, sesuatu sedikit, sesuatu. Minal khawf, ketakutan. Alhamdulillah, Singapura okey. Time COVID kita takut sikit, takut terjangkit, na'udzubillah. Alhamdulillah dah lepas that period of time, dah lepas. Okey. Wal-ju', kebuluran, kelaparan. Alhamdulillah, Singapura Allah piara, rezeki kita murah, alhamdulillah. Nak bulan puasa ni pun bazar berlambat-lambat. I think orang Singapura terlebih makan, alhamdulillah, mewah, ya. Kita tidak diuji dengan ju'. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dari segi harta. Yes, kadang-kadang ada masa rezeki kita banyak sekali, ada masa Allah sempitkan supaya ujian bagi kita. Wal anfus, dan jiwa, nyawa. Kadang-kadang orang yang kita sayang Allah ambil.
apa kita nak buat bukan kuasa kita, kuasa Allah, dan itu ujian bagi kita. Semoga Allah kuat iman kita, terima ujian insya-Allah, ya. Mudah-mudahan. Baik. Wasamarat, buah-buahan ini bagi petani yang tanam, ada masa menjadi bagus, ada masa tanam tu tak ada isu tapi tak menjadi. Ini kerana Allah ujian bagi mereka. Allah kata apa? Wa basyirus sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Dan sungguhnya Allah akan balas ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tak ada maksimum. Subhanallah, bighairi hisab, dan tidak ada maksimum. Satu orang kena aniaya, dia sabar. Bila sabar ni memang perit, memang pahit. Kadang orang kena ujian, kita cakap sabar, dia marah kita. Awak apa tahu awak tak kena? Betul? Bukan awak kena apa? Kan? Boleh awak cakap sabar, senang. Yang kena serang saya. Ni ada orang cakap situ, jadi arisan saja, jadi marah. Tapi dia lupa. Allah kata apa? Orang yang bersabar dengan apa ujian sekalipun, sabar dia tu Allah bagi ganjaran yang tidak ada maksimum. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah balas balik kesabaran yang mereka sabar tu tanpa ada sebarang maksimum. Subhanallah. Terlalu banyak kesabaran. Mungkin dengan sebab kita sabar tu, sebab kita dapat syurga paling tinggi insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi ini dalam masalah gharimin. Jadi orang yang dia terpaksa berhutang, contoh di Singapura ni, ada orang yang dia dalam keadaan susah, dia sampai tak dapat bayar utilities, air, dan berganda jadi snowball. Dan kemudian rumahnya hidup dalam gelap, dipotong segala-galanya, air pun kena potong dan sebagainya, ya. Maka pada waktu itu dia boleh minta bantuan. Kalau dia, caranya di Singapura, dia pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumah dia, pergi minta tolong, minta bantuan, tak ada malunya, ya. InsyaAllah hari ni awak dibantu, doa dan usaha. Yang penting mentaliti ni kena betul. Ujian biasa, ya, mentaliti kena betul. Dia tak boleh, kadang kalau kita mentaliti betul, attitude kita betul, ya, insya-Allah hidup kita Allah ubah kepada yang baik, insya-Allah. Ya. Jadi hari ini dia susah, yes, tapi dia mentaliti betul, dia dapat bantuan, dia perbaiki kehidupan dia, dia belajar, improve on certain areas, dengan attitude yang betul, usaha, insya-Allah hari ini dia terima zakat, masa akan datang dia pula golongan yang beri zakat, insya-Allah. Itu yang kita nak, ya. Jadi dalam bab ni ada yang ada yang dipotong api air, utilities dia di dalam keadaan yang tidur dalam gelap, kan. Anak-anak panas, nak mandi tak ada air. Ini katakan mungkin berlaku bersama setengah orang, mana-mana pun berlaku, Atau negara maju, negara kaya pun ada, cuma tak banyak lah. Nak compare dengan negara-negara yang mundur, kan. Ya. Hari ini boleh berlaku. Jadi boleh minta bantuan. Boleh pergi, saya kata di masjid kita ada SDO, Social Development Officer. Ini mengadu pada mereka akan ambil kes ni, mereka buat pada MUIS dan mereka akan dibantu, insya-Allah. Itu maksudnya, Okey, alhamdulillah. Kemudian wa fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Zaman Nabi SAW, askar-askar yang pergi berjihad, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang perang Allahumma salli ala Muhammad, perang Khaybar, ya, dan banyak lagi peperangan yang berlaku. Ini semua askar-askar tersebut akan dapat bahagian daripada zakat under asnaf fi sabilillah. Tapi sebab mereka itu tak ada gaji, ya, mereka akan dapat bahagian daripada rampasan perang, dan mereka juga akan dapat bahagian daripada zakat, ya. Tapi sekarang di dalam dunia ni, kita di Singapura especially, kita tak ada lagi perang suci. Okey, so fisabilillah ini telah dibahaskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa di Singapura, yang mana mereka berikan pada orang-orang yang buat kerja agama, orang-orang agama. Orang-orang agama ni termasuk asatiza yang mengajar di madrasah sebagai contoh. Mereka dapat sedikit peruntukan daripada asnaf fisabilillah untuk mereka, okey, untuk ni menampal ataupun memudahkan sedikit beban mereka lah, ya. Dan kemudiannya termasuk juga fisabilillah ni golongan-golongan yang bekerja dengan autoriti di MUIS sebagai contoh. Tidak semua gaji mereka itu dibayar oleh kerajaan, ada certain yang dibayar oleh kerajaan dan certain lagi yang kebanyakannya dibayar oleh dengan gaji wang zakat. Mereka buat kerja agama. Jangan kita pandang tak ada MUIS ni kita senang, tidak. Kita perlukan satu autoriti, kita perlukan controller yang akan control, regulate
everything, ya. Pasal MUIS ni satu kuasa ataupun satu authority yang paling tinggi mewakili kerajaan untuk mengelolakan atau menguruskan urusan orang Islam di Singapura ni. Ya, secara terlibat lah daripada sebagai kerajaan. Dan mana mereka ni kalau tanpa MUIS kita tak ada mufti, masalah besok kita semua jadi mufti pandai banyak mufti kedai kopi pun banyak. Ya, ini masalah kita tak ada MUIS. Kalau kita tak ada MUIS, kita tidak ada nak pergi haji, urusan haji siapa nak menguruskan, siapa yang badan yang bertanggungjawab, yang akan regulate, yang jadi controller, yang akan berkuasa menjaga semua pihak-pihak di bawah ni, ya. Dan berhubung dengan negara luar, berhubung dengan negara Saudi sebagai contoh, ya. Dan banyak bab-bab lain, dan bab halal dan sebagainya, a lot of things, bab waqaf, bab faraid, a lot of things lah, banyak, ya. Jadi kita perlukan MUIS, ya. Jadi yang kerja dengan MUIS tu, kita tak boleh bagi gaji yang bukan-bukan, kan. Sebab mereka ni bertauliah, mereka ni ada kedudukan yang tinggi. Kita perlukan mereka untuk orang yang pandai-pandai, yang bagus-bagus, dengan attitude yang betul, urusan yang betul, ilmu yang betul, untuk mentadbir dan menjalankan kerja dengan cemerlang. Ya, jadi ini semua perlukan kos. Jadi digunakan daripada bahagian fisabilillah. Ya, begitulah tuan-tuan dan Allah sekalian. Akhirnya wabun sabil, ni musafir yang terkandas. Islam garakkan safar, garakkan berbelayar. Ada orang datang tempat negeri kita, mereka terkandas, ya, pasport hilang, duit hilang, tercuri dan sebagainya, hilang bekalan dan sebagainya. Kita akan bantu mereka, berikan mereka tiket one way balik ke negeri mereka, berikan wang saku yang secukupnya. Dan ini semua tak payah pakai duit kocek kita. Kita pakai wang daripada peruntukan Ibn Sabil. Itu maksudnya, ya. Inilah yang disebutkan sebagai 8 asnaf. Okey, baik. Dan sekarang kita masuk pada beberapa soalan dekat zakat ni. Boleh tak zakat ni, saya tadi yang ini soalan, saya berikan kepada kakak saya, kakak kandung saya. Kakak kandung saya tu seorang janda, Ustaz. Tak ada suami, anak-anak pun tak ada. Dia ni susah, Ustaz. Jadi boleh tak saya bagi zakat dekat dia? Saya ada zakat nak bagi. Zakat saya sebanyak $10,000. Saya ambil $1,000 saya nak bagi dia. Jawapan dia, tuan-tuan, awak tak perlu bagi dia zakat, awak perlu bagi dia nafkah. Tuan-tuan kena faham, siapa kita wajib bagi nafkah. Kenapa dalam faraid laki-laki dapat 2 bahagian? Bukan percuma. Bukan percuma, ya. Kita laki-laki dapat 2 bahagian sebab kita ada tanggungjawab. Itu dia. Ya. Dan kita laki-laki, saudara laki-laki sekandung ni, kita ni jadi wali pada adik-beradik perempuan kita. Bukan percuma Islam kata awak jadi wali. Jadi wali ni bukan glamour, pakai baju kurung, pakai kain sungkit, pakai sungkuk macam pengantin, mengalahkan pengantin, duduk baca doa banyak-banyak, dia tukang bagi autoriti dengan qadi untuk nikahkan kakak dia, adik-adik perempuan dia, atau dia silap nikahkan. Itu bukan setakat untuk nak glamour, tapi ingat tanggungjawab tu apa. Bukan percuma Islam kasih dua bahagian untuk lelaki-lelaki. Ya. Jadi awak tak boleh convert awak punya nafkah kepada zakat. Tak sah. Ustaz, ada juga orang boleh tak saya bagi zakat pada mak saya? Subhanallah, mak sendiri awak nak bagi zakat. Niat awak baik tapi mungkin awak tak faham. Ya, mak itu awak kena tanggung nafkah dia, itu mak awak. Nafkah dia awak kena tanggung, makan minum dia dah tua awak kena tanggung. Awak anak dia. Macam mana awak nak cakap awak nak bagi zakat mak awak? Tak boleh, bapak. Itu bapak awak bertanggungjawab. Ya. Okay? Kena faham lah. Kita tak boleh convertkan nafkah kepada zakat. So, identify mana nafkah. Boleh tak suami bagi zakat pada isteri sendiri? Ini masalah juga. Suami bagi zakat pada isteri, lepas 2 jam dia minta balik, dia minta isteri belikan dia barang. Macam mana tu? Isteri tu orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Tak boleh. Zakat is zakat, ya. Jadi make it clear. Dan Ustaz, boleh tak saya berzakat kat luar negeri? Boleh, memang tak ada larangan, tapi kena faham lah, jangan sampai awak bagi kat luar negeri, orang-orang dalam negeri masih suffer lagi, tak cukup zakat. Ini tak boleh. Ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, apabila Muaz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, dia nak bawa zakat daripada Yaman datang ke Madinah. Umar Khattab tolak beberapa kali. Sampailah dia kata dah tak ada orang lagi dekat Yaman nak terima, sebab tu aku bawa datang pada headquarters itu Madinah. Baru Sayyidina Umar Khattab terima. Nak bagi zakat ke Indonesia, ke Yaman, ke mana-mana lah. Tak kisah, boleh, saya tak boleh. Tapi mesti pastikan awak punya orang dalam negeri pun fakir miskin pun terjaga. Itu tanggungjawab kita dulu. Ya.
Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jelas, Allah mudahkan untuk kita faham. Okey, kalau ada soalan, saya tak nampak apa-apa soalan kat sini. Okey, ini antara benda-benda yang boleh saya terangkan pasal zakat. Okey, kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp saya di talian 9438 94387831 94387831 94387831. Boleh hantarkan soalan di situ, insya-Allah saya akan cuba jawab mungkin masa dalam lingkungan 3 hari, insya-Allah, ya. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan Allah jelaskan, dan insya-Allah minggu depan kita dah mula puasa. Kita tak akan ada kelas live selama sebulan, dan mungkin lepas daripada Syawal kita akan mulakan kembali. Dan tapi kita akan adakan beberapa siri ceramah setiap malam, insya-Allah. Kita sedang usahakan agar tuan-tuan dapat manfaat, insya-Allah, daripada ceramah-ceramah yang akan kita sampaikan nanti, ya, oleh Syahidah Travel. Jadi insya-Allah mudah-mudahan beramallah. Tanda kita beriman ni subur, tuan-tuan. Kita ada iman, kita tergolong orang bertakwa, kita suka bayar zakat. Ya, kita tak anggap zakat ni beban. Bahkan satu benda yang kita suka dan kita look forward, ya. Dan sedekah pun kita bagi sedekah, dan dengan harapan insya-Allah Allah redha dengan kita, dan dengan harapan juga mudah-mudahan kita tergolong dan golongan orang-orang yang mendapat keberkahan ini, insya-Allah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kekuatan, kesihatan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan bagi mereka yang buat umrah pada bulan Ramadan, semoga Allah kurniakan umrah yang mabrurah dan lebih dekat kepada Allah, dan bersama-sama kita mendapat ganjaran malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang dalam kelas kita ini dengan topik-topik yang akan datang selepas bulan Ramadan dan selepas daripada puasa 6, insya-Allah, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.